bangsa. Barisan Nasional, 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 Barisan Nasional. Barisan Nasional, barisan kita, menegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan. Assalamualaikum, salam makmur Johor, salam kestabilan demi masa depan bangsa Johor. 早安，我的名字是阿米翁，这个我的好的朋友 Irfan Fikri。 Walaupun saya tak faham. Tak apa, nanti ada. Tapi saya faham tuan-tuan, yang selamat pagi. Selamat pagi tu saya faham. Yang lain tu saya tahulah nama saya dia sebut tadi, saya tak tahulah kalau dia hamun saya ke apa. Tapi apapun, selamat pagi rakyat Johor, selamat pagi bangsa Johor. Hari yang indah untuk semua rakyat Johor selepas kemenangan 3-0 semalam. Saya masih lagi tak move on ya. Dengan kemenangan semalam penuh bergaya di Stadium Sultan Ibrahim. Di tahniah Johor Darul Takzim itu sedikit sebanyak cik politik je kan, bersama Main bola pula. Main bola pula. Ya, jadi tuan-tuan, hari ini bersama lagi dengan saya Muhammad Irfan Fikri bin Abdul Rahman, atau lebih dikenali sebagai Irfan Fikri, dalam rancangan Selamat Pagi Johor, anjuran Barisan Nasional ataupun BN Coms, Komunikasi Barisan Nasional bersempena Pilihan Raya Negeri Johor 2022. Dan bersama dengan saya hari ini, sahabat saya, anak muda juga, saudara Amirul Wong. Kalau tengok muka tu pun dah tahu dah. Tapi bukan daripada MCA, tuan-tuan. Bukan MCA. Dan juga daripada UMNO. Jadi saudara Wong daripada UMNO? UMNO Tambun. UMNO Tambun. Yes. Oh, Berok. Yeah. Sama lah kita. Ayahnya. Iya ke bang? Iya ke bang? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mana bersama dengan kita, sebelum kita pergi lebih jauh dalam rancangan pada pagi ini, saya nak mohon jasa baik tuan-tuan dan perempuan yang ada, rakan-rakan pelayar di Facebook, agar like, jangan lupa komen, dan yang paling penting share, sebarkan seperti mana anda menyebarkan fitnah dan fake news. Seperti yang saya selalu tengok. Like, share, komen untuk lebih konten BN Coms yang menarik. Seterusnya. Yes. Baik, jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, jangan lupa share, dan kami di studio mendoakan agar hari tuan-tuan dan perempuan, hujung minggu tuan-tuan dan perempuan diberkati dan dirahmati. Untuk rakyat ataupun bangsa Johor, hari ini adalah hari bekerja. Jangan malas-malas untuk bekerja. Saya tak nak sambung takut hujan Johor. Baik, jadi bersama dengan saya dan bersama dengan kami hari ini, kita akan kupas isu-isu hangat, topik-topik menarik apa yang berlaku dalam ataupun sepanjang Pilihan Raya Negeri Johor. Dan untuk makluman hadirin sekalian, hari ini tanggal 27 Februari 2022 menandakan hari kedua Wang. Yes. Hari kedua kita dalam fasa Pilihan Raya Negeri Johor, fasa berkempen. Jadi berbaki 12 hari lagi, panjang lagi, macam-macam cerita akan keluar, macam-macam isu yang akan timbul, kami akan jawab semua. Jangan takut, jangan segan. Baik. Lawan. Kita lawan. Kita lawan, tuan-tuan. Baik, jadi hari ini saya nak tanya kepada Wong. Semalam berlegar di laman sosial Twitter. Yes. Berkenaan satu isu. Hari itu kita dengar berlaku keretakan demi keretakan dalam satu parti yang namanya muda. Oops. Tapi politiknya Allah. Tua. Dan semalam orang kata dah terbakar dah parti ni. Betul. Disimbah pula. Bukan petrol lah, semalam minyak kapal terbang, kerosin.
Terbakar dia. Teruk sangat bang. Teruk. Orang Johor kata, hu. Orang Johor kata, hu. Iyalah. Pimpinan muda Kuantan Yes. meletak jawatan beramai-ramai. Selepas tindakan ataupun berlaku pelanggaran antara muda dan juga Parti Keadilan Rakyat. Ya. Jadi apa respon saudara Wong berkenaan perkara ni? Okay, sebenarnya benda dah trending dah kat Twitter sebelum. Dah 2 hari lepas. Kita tengok dengan hashtag batal keahlian muda. Batalkan keahlian muda. Keahlian muda. Bukannya batal kelab. Dia kata dia ada 70,000 itu. Lepas ni balik 7,000. Balik saya risau 700 ya lepas PRN ni. Baik. Okey, apabila mula trending, apabila kita ada isu-isu berkenaan dengan ramai yang ada konflik dengan calon. Ya. Ada pula dengar-dengar ceritanya ada calon tu katanya ada animasi. Tengok bang, masa tu baru 16 tahun bang. Allah. 16 tahun dia. 16 tahun. Pergi animasi. Ya. Dia lukis orang lidi ke apa? Bukan bang. Kamu ni yang pelik-pelik. Saya animasi saya buat masa umur 16 orang lidi lah. Okey lah tu. Okey lah. Okey lah tu. Tapi saya tak menipu. Tak menipu. Saya Paling tak penting. menipu lah. Jadi selepas orang kata ada penipuan latar belakang calon. Lepas tu ada pula pentikelahan sama parti. Katanya bersama. Ini kata bersatu kita teguh, bercerai kita kahwin lain. Oi, bercakap pasal bercerai kahwin lain ni saya akan ulas hujung sekejap lagi. Seronok. Suka. Saya suka. Kahwin saya suka. So lepas trending ni dekat Twitter terlihat lebih ramai bukan sahaja orang-orang di atas pagar ataupun bukan ahli parti, tapi ahli parti bermula hashtag batal keahlian muda dan menghantarkan email terus kepada setiausaha muda dan seterusnya kita lihat semalam 6 orang AJK Kuantan, bukannya 6 orang ahli biasa bang. 6 orang AJK Kuantan. Lepas tu orang kata diteruskan pula dengan jawatan kuasa eksekutif negeri. Bah, ini bukan runtuh bang. Pala runtuh semua runtuh bang. Ini hancur bang. Ini memang hancur. Teruk. Lepas tu pula kita lihat is a consequences. After that kita tengok daripada AJK, Muda Pahang dan juga Biro Dasar pula tak jawatan. Kalau dasar tak ada, macam mana kita nak pergi jauh, bang? Bayangkan. Ini parti ke Kelab Persatuan Sekolah Rendah? Bang, ni kelab debat orator. Kelab. Jadi lepas orang kata kita dapat orang kata this momentum untuk membatalkan keahlian muda dan meletak jawatan. Semalam kita dengar salah seorang figura pada saya, figura ni memang amat digeruni oleh mereka. Siapa? Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melafazkan ketidakpuasan. Tak puas hati, bang. Maksudnya dalam erti kata lain, Wong, Ya. hari ini muda yang konon-kononnya datang membawa naratif politik baru di bumi Malaysia ni, sebenarnya sudah mula tidak stabil. Kan? Muda sudah mula tidak stabil. Kan? Parti yang kononnya memperjuangkan idealism anak muda ni, sebenarnya seronok mengkhianati antara satu sama lain. Yes. Mana ada anak muda perangai macam ni? Ini memalukan anak muda. Saya tak jadi muda lah sini. Saya tak jadi muda dah. Saya tak jadi muda Saya dah. sanggup jadi tua. Ya. Bayangkan, dah mesyuarat pun sudah. Masa mesyuarat, baik bang. Betul. Baik. Dia Cium tangan. Cium tangan. Tapi lepas je mesyuarat, peragihan kursi sebagainya, tiba-tiba nak lawan kawan. Sedangkan kawan dia boleh lawan, bang. Ini kan yang lain. Betul. Ini memang. Kalau tuan-tuan, kalau kawan mereka ataupun sahabat parti sesama dalam komponen mereka pun mereka boleh lawan dan khianat sesama sendiri, apatah lagi mandat rakyat ya. Betul. Jadi bangsa Johor jangan tertipu dengan puak-puak ni Dia bawa aja idealism baru, sedangkan manifesto ataupun ucapan dia pun dia copy paste manifesto Datuk Hasni. Ada seorang tu kan. Dia copy paste. Teruk jangan kata khianat. Untuk mungkin janji dengan mak pun boleh buat. Kan tak boleh. Itu dah saya cakap. Dah lah copy paste. Tak ubah sikit-sikit pun. Betul, plagiat tu kalau masuk Turnitin, masa kita belajar dulu, Kena 100%. kena baling-balik 100%. Bersyarah baling je assignment tu. Teruk betul. Tak apalah. Itu yang pertama Wong. Kita warm up. Itu indikator awal. Indikator awal bahawa Tuan-tuan, kalau muda ni dah mula berpecah di Pahang, kalau muda ni dah mula bermasalah di negeri Pahang, di Johor juga mereka mengalami masalah yang sama. Yes. Sebab tu mereka sibuk menghentam parti lain. Sebab itu mereka sibuk
menghentam Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab mereka nak menutup ketidakstabilan mereka. Jadi mereka hentam parti yang boleh menawarkan kestabilan kepada seluruh bangsa Johor. Jadi tuan-tuan, bangsa Johor sekalian, jangan tertipu. Mereka ni ular. Kalau kita bela dalam akuarium, Bukan. dia akan jadi gitu je. Kalau jumpa ular atau muda, ketuk muda dulu. Baik tuan-tuan. Ingat, tapi kalau jumpa yang betul-betul ular kat luar, jangan tak ketuk ular tu. Panggil bomba lah kalau boleh panggil. Kalau tak sempat ketuk je tuan. jangan pergi ketuk yang muda tu dulu. Yes. Okey, baik tuan-tuan. Itu berkenaan muda. Keretakan yang berlaku. Rumah tangga. Tadi saudara Amirul Wang ada sebut tentang Anwar Ibrahim mula melafazkan kekecewaan beliau terhadap Parti Muda. Ya, itu berlaku dan ini menunjukkan tuan-tuan, muda ini sebenarnya tidak menghormati konsensus. Dalam memacu kestabilan sesebuah kerajaan atau negeri, konsensus ini penting. Dalam mesyuarat kerajaan, hatta mesyuarat bilik darjah dulu pun, kita kena minta konsensus. Kawan-kawan, kita nak hias kelas ni. Saya bagi contoh lah, saya dulu ketua kelas je. JK keceriaan. Kita nak hias kelas ni. Kita nak beli sekian. Setuju ke tak? Setuju. Kena bayar seorang RM2. Setuju ke tak? Setuju. Itu daripada kecil kita diajar konsensus. Saya tak tahu geng-geng muda ni sekolah kat mana dulu. Ke tak sekolah? Mungkin. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi, itu yang berlaku tuan-tuan, perkara pertama. Dan Parti Keadilan Rakyat, apa Datuk Seri Anwar kata tentang muda ini, dan ini menunjukkan perpecahan mereka semakin membara. Wong, saya nak ulas sedikit sebanyak perpecahan yang berlaku dalam Blok Pakatan Harapan ni. Tuan-tuan, kalau kita tengok selepas mereka menang PRU14 yang lalu, 22 bulan mereka memerintah, perpecahan demi perpecahan berlaku. Betul. Daripada mula yang seorang tu diberi laluan untuk bertanding, Datuk Seri Anwar diberi laluan di Port Dickson untuk bertanding menjadi ahli parlimen hanya untuk membolehkan beliau jadi Perdana Menteri. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih lagi jadi Perdana Menteri menunggu. Paling lama. PM tepi, paling lama dalam sejarah Malaysia. Saya rasa kalau buat buku tu, fakta Guinness World of Record. Betul. Daripada tahun 98 dia fight. Sampai sekarang 2022 masih lagi menunggu. Allah belum berjentik ke hati. Betul lah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Tengok. Kita merancang, Allah juga merancang. Datuk Seri Anwar merancang, Allah juga merancang. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Alhamdulillah Malaysia selamat, bebas Anwar Ibrahim. Itu perkara ni. Dan keretakan berlaku sejak PRU14 lagi, dan muda dan PKR ni tuan-tuan sudah tidak sehaluan. Saya sebut dalam siri sebelum-sebelum ini, kalau mereka sehaluan, takkan berlaku pertembungan di Lakin. Kenapa berlaku pertembungan ni, Wong? Tak ada grup WhatsApp ke? Bukan, abang. Phone pun tak kerti guna. Phone tak kerti guna. Macam mana nak memperjuangkan nasib anak muda? Dia sebenarnya, bagi saya, muda ni ibarat barah. Ibarat barah. Kanser. Dah lah, contoh parti tu. Tak ada ubat lah ni. Tak ada obat. Tak ada obatnya. Maksudnya, muda ni barah. Bayangkan keretakan pun, health issue pun dah kurang. Betul. Tiba-tiba datang pula muda, ada kanser pula. Contoh. Memang dapat meruntuhkan. Keretakan ni sebenarnya bukannya orang Johor je nampak. Tapi sebenarnya the whole Malaysia. Satu Malaysia nampak sebenarnya. So ini, bayangkan, andai kata kepala pun boleh pecah, ini kan badan. Tuan-tuan, sebab tu saya kata, daripada awal tadi, apabila rakyat Johor ataupun bangsa Johor nak memilih pada 12 Mac nanti, tengok betul-betul. Kestabilan sesebuah negeri akan menentukan tahap pelaburan. Akan menentukan tahap ekonomi negeri berada pada tahap baik ataupun tidak. Akan menentukan polisi berkaitan pendidikan anak bangsa kita berada pada tahap yang baik ataupun tidak. Kalau dinaikkan sebuah kerajaan yang bergaduh sesama sendiri, mereka akan sibuk bergaduh je tuan-tuan. Akhirnya, rakyat menderita. Inilah Mak Sabu pernah cakap dulu. Elephant fight with elephant. Elephant fight with elephant. Apa in the middle? Saya pun tak tahu. Saya pun tak ingat lah, tapi ada yang mati. Kancil mati. Saya bayangkan. 660 ke 850? Lain. Sekarang tak ada kancil, tak ada Azia. Saya bayangkan dia punya, kalau dalam parti pun tak saluan Betul. Irfan, untuk mentadbirkan rakyat Johor ni bukannya satu perkara yang mudah. It's not about 10 people, 20 Betul. people. It's 100,000 of people. Betul. Yang kena cater.
Kalau anda kata kepala pun tak boleh setuju dengan hanya orang kata mesyuarat yang simple, bayangkan dalam masa 5 tahun Betul. untuk melaksanakan dasar, Betul. untuk memberikan bantuan dan sebagainya, untuk meluluskan apa saja berkenaan untuk demi rakyat Johor akan terbatas. Sebab itulah kita Barisan Nasional tampil dengan slogan kestabilan masa depan. Yes. Sebab tuan-tuan, kita tak melihat kalau kita menang 12 hari bulan nanti, 13 hari bulan tu apa nak jadi, 14 hari bulan apa nak jadi. Tapi keputusan tuan-tuan pada 12 Mac akan menentukan apa yang akan berlaku dan terjadi kepada negeri Johor pada 12 Mac 2027 nanti. Betul. Jatuh bangun negeri ini terletak di tangan tuan-tuan dan perempuan. Jadi ingat, jangan buat pilihan suka-suka hati. Jangan ditipu. Jangan ditipu. Ya. Ha. Cukuplah. Baik, itu yang kedua. Perkara yang kedua, isu yang kedua yang kita highlight. Dan sekarang kita nak masuk isu yang ketiga, wang. Isu yang ketiga ni seronok sikit. Sebab tu saya nak pesan, hari ni kita akan bermain dengan 4 kata kunci. Yang pertama muda, yang kedua PKR, yang ketiga PAS dan yang keempat Perikatan Nasional. Wow. Menyeluruh. Syumul. Biasa ni saya dah masuk mood ulama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, isu yang ketiga yang akan dijadikan sebagai main highlight pada pagi ini, tuan-tuan. Dalam satu sidang media ataupun ceramah politik, Ketua Pemuda PAS berkias mengatakan UMNO BN adalah bapa scammer Malaysia. Wow. Kenyataan yang berani. Sangat berani. Tapi itulah. Yang suka dihalalkan. Yang suka dihalalkan, betul. Bila berkawan, semua halal. Bila berlawan, haram. Mereka inilah golongan-golongan yang suka menjatuhkan hukum. Tapi tak apalah, bab hukum menghukum jatuh hukum ni bukan kerja kita. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ambil alih kerja Tuhan. itu nanti jawab sendirilah, tuan-tuan. Lain level. Dia makam lain. Saya nak tanya kepada Ketua Pemuda PAS, saya nak ambil kesempatan orang. Lupa ke PAS siapa bapa scammer sebenar? Lupa ke PAS sebenarnya pemimpin yang mereka sanjung dan angkat sebagai pengerusi Perikatan Nasional itu adalah salah seorang yang berada dalam sebuah parti yang scam satu Malaysia. Tak payah, kita kecil je. Nama pun di scam je. Nama pun scam. Jangan cakap pasal manifesto. Nama pun dah scam. Itu orang kata sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Satu Malaysia kena tipu, tuan-tuan. Dulu dia bercakap pasal GST tidak baik dan sebagainya. Akhirnya implikasinya kepada status kewangan negara. Dan akhirnya, baru ni baru dikatakan GST adalah medium yang terbaik. Betul. Jangan macam tu, Bang. Ini orang cakap tak serupa bikin. Suka-suka hati, U-turn sana, reverse sini. Apa ingat rakyat ni bola ke? Kan? Mentang-mentang menang lah. Mentang-mentang menang. Dia kata Abah sayang kita. Abah tak sayang Johor dah. Abah tak sayang kita. Apatah lagi Johor. Dulu Abah kata Abah sayang Melaka. Tapi orang Melaka tak sayang Abah. Jadi orang Johor, kalau kali ni Abah kata dia datang, dia kata Abah sayang Johor, tuan-tuan, ikutlah perangai orang Melaka. Jangan sayang Abah balik. Tapi Abah bagi apa, ambil je lah. Itu rezeki. Undi jangan. Kalau dia bagi 100 lah kita ambil. Dia bagi beras, kita ambil, tuan-tuan. Dia bagi apa-apa pun kita ambil. Tapi satu je. Tapi undi bagi kepada Barisan Nasional. Ya, itu betul. Dan bukankah pemimpin bersatu? Saya nak tanya kepada Ketua Pemuda PAS. Adalah mereka yang melompat daripada UMNO dan Barisan Nasional. Yes. Saya ingat lagi dulu, Wong, masa mula-mula menang pilihan raya umum dulu, Bersatu ada berapa kursi je? Sikit. 10. Tapi Tiba-tiba lain. jadi lain. Yes. Sebab apa? Sebab adanya yang melompat keluar daripada parti kita sebab gila kuasa. Mereka kata hari ini, tema untuk berkempen di Johor adalah prihatin dan integriti. Itu kata Ketua Pemuda PAS. Saya sikit lagi nak muntah lepas baca artikel ni. Sebab apa? Kalau bercakap soal integriti, pimpinan-pimpinan yang dulu menang atas tiket UMNO dan Barisan Nasional takkan mengkhianati mandat rakyat yang mengundi bukan berdasarkan figura, tapi tengok kepada logo dacing tu mereka pangkah.
Kena ingat akar umbi UMNO dan Barisan Nasional antara yang paling besar dalam Malaysia. Itu saya katakan. Bila tadi kita katakan, bila suka kita halalkan. Betul. Ingat kembali dulu apabila melompat, pumpang kata, oh ini, adakah ini pemimpin kita mahukan, adakah ini. Tapi bila mereka yang melompat pula, dia orang faham, dia orang melakukan kekhilafan. Ini saya cakap, mereka ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan selalu dengar ataupun terma penunggang agama. Tuan-tuan, mereka ni bukan penunggang, tuan-tuan. Bukan. Pemandu agama. Dah lain dah. Laju, lagi. Dah lain dah. Apa? Pilot agama. Pilot agama. Pilot agama. Yes. Lagi tinggi, tuan-tuan, ni terbang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kalau kita ataupun parti yang berlawanan, pihak yang berlawanan dengan mereka, menentang mereka, buat satu bentuk penipuan dan sebagainya. Oh, ini haram, ini zalim, ini tidak patuh syariah dan sebagainya. Tapi bila kena kepada mereka, ini kita buat kerana Allah. Allahu Akbar. Hai, minta simpang malaikat 44 lah tuan-tuan. Baik. Teruk betul. Jadi tuan-tuan, hati-hati dengan orang macam ni. Sebab golongan munafik ni tak datang, bukan sahaja datang dalam keadaan bertopi ataupun berjaket hitam ataupun pakai vest berlogo dacing seperti Wong. Mereka juga boleh datang dalam bentuk serban dan kopiah. Betul. Jadi ingat, hati-hati tuan-tuan. Saya pesan hati-hati je. Saya tak kata mereka munafik. Tapi hati-hati dengan orang yang cakapnya berbelit-belit, suka hati menurunkan satu-satu hukum ke atas orang lain. Tuan-tuan, agama ini bukan permainan. Agama ini bukan satu benda yang boleh diperkotak-katikkan. Saya dan Wong ni, kita kena ingat. Akidah kita, perkara yang satu ini jangan kita kacau dan jangan kita ganggu. Teruk macam mana pun kita, agama ini adalah sesuatu untuk dipelihara. Dan Alhamdulillah, Barisan Nasional dalam kerancaman partinya, ada Cina, ada India, ada Melayu, UMNO, dan sebagainya, masih lagi mendukung agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Kita, apa-apa sahaja tindakan yang menyakiti Islam, juga menyakiti UMNO. Jadi, itu perjuangan kita. Apa-apa saja menyakiti Islam juga menyakiti Barisan Nasional. Dan dalam masa sama, kita tidak pernah melupakan sahabat-sahabat kita daripada kaum-kaum lain, agama-agama lain. Ini keharmonian Barisan Nasional yang sejak sekian lama kita pupuk. Tapi tuan-tuan, perkara ini hancur sekelip mata dalam tempoh 22 bulan mereka memerintah Malaysia dan 17 bulan yang diambil alih oleh Perikatan Nasional sekalipun yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal memanifestasikan. Oh, teruk betul nak sebut. Pagi. Berbelit lidah. Minta maaf lah, pagi tadi saya lupa minum kopi. Dan ini mendatangkan kesan ataupun impak yang negatif kepada Malaysia khususnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Dan boleh komen jika ada soalan kepada saya ataupun Wong, boleh bertanya. Kita nak two-way communication antara penonton dan juga kami. Jadi yang baru masuk dan baru bangun, mungkin on the way pergi kerja, letak telefon dekat tu, hati-hati memandu. Yang ada di tempat kerja, selamat bekerja. Jangan malas-malas. Saya dah menyanyi tadi, saya tak nak menyanyi lagi. Dan yang sedang memasak di dapur atau sebagainya, sedang mempersiapkan sarapan, sedang bersarapan, selamat bersarapan. Makan apa tu? Saya pagi tadi, Wang, saya makan laksa goreng. Oh, sedap. Laksa goreng ada letak sambal sikit, telur rebus. Belum makan ke? Belum makan lagi? Belum makan lagi. Allahu Akbar. InsyaAllah lepas ni kita kena kacang pul. Wow. Itulah autentik Johor. Jadi tuan-tuan, jangan lupa komen kalau ada apa-apa soalan. InsyaAllah saya dengan Wong akan kita tengok apa yang ada. Baik, jangan percayalah bro. Jangan lupa highlightkan JDT menang semalam. Betul, saya dah highlight tadi. Awak mesti masuk lambat ni. Tahniah Johor Darul Takzim 3-0. Salam 3-0. Salam 3-0. Salam 3-0. Dan semestinya orang KL semalam tidur okey tak? Ke tidur awal? kawan saya semalam orang KL. Orang KL. Balik-balik semalam masuklah selimut. Allahu Akbar. Sedih betul tu. Tapi tak apalah, biasalah. Ini adat pertandingan. Ada kalah, ada menang. Tapi kalau dalam pilihan raya kali ni, saya ucap takziah awal-awal lah kepada PH dan Perikatan Nasional. InsyaAllah kalah tak menang-menang dah. Baik Wong. Kita pergi dekat kepada isu yang keempat sebelum kita berakhir. Masa pun mengejar kita.
Kita kejar masa kejar kita penat lah macam ni. Yang, yang terakhir ni, Saudara Wong. Ya. Ini saya seronok ni. Berkaitan kerjasama PAS. Ni Tuan Guru sebutlah. Saya bila Tuan Guru sebut ni saya takut sikit. Saya serius. Tuan Guru Haji Hadi menyebut kerjasama PAS dan Bersatu ni wujud sebelum Muafakat Nasional. Ini betul-betul macam cerita dongeng Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang. Saya kata ini bukan Puteri Gunung Ledang. Ini Hikayat Lebay Malang. Hikayat Lebay Malang. Hikayat Lebay Malang. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Kita ingatkan. Kita ingatkan. Baik. Apa tu Wong? Cuba cerita sikit sebenarnya. Betul ke? Sebenarnya kita ingat balik. Ingat balik tak tarikh keramat Muafakat Nasional? Saya ingat dia berlaku dalam bulan September, kalau tak salah. Betul? Tarikh saya tak ingat. Birthday orang pun saya tak ingat. Birthday tak ingat? Selalu bergaduh. Jadi sebenarnya apabila kerajaan ketika itu, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Yang dalamnya ada Tan Sri Muhyiddin Yassin, betul? Yang dalamnya adanya. Ada Tan Sri Muhyiddin. Serta kawan-kawannya. Kawan-kawannya. Sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Perikatan Nasionalnya. Ya, bang. Ada. Bukan tak ada. Takut lupa. Kita ingatkan. Kita ingatkan. Bah, jangan lupa. Jangan lupa, Bah. Tok Guru jangan lupa. Jadi kita ingat pada ketika itu Kerajaan Pakatan Harapan apabila kita didesak daripada segi agama, kita didesak segi bangsa dan juga kita sebenarnya dah masa tu we are oppressed by the saying of tanah air. Kenapa? Kita tengok dulu bila ISET dibahaskan. Nak lulus ke ISET, bang. Tabung haji. Bukannya ambil sikit, rata. Rata-rata. Pemodalan nasional berhad. Lepas tu kemudiannya nak fikir pula bahasa pula di ni. Tiba-tiba kenyataan rasmi sepatutnya bahasa Melayu atau bahasa Malaysia diguna pakai pula dengan bahasa-bahasa lain. Betul. Tidak respect. Kenyataan rasmi kementerian. Jadi bayangkan kalau kelembagaan pun tak boleh dihormati, apatah lagi suara rakyat. Betul. Perlembagaan Perkara 152. Yes. Kan, berkenaan bahasa kebangsaan Sebagai bahasa rasmi. sebagai bahasa rasmi persekutuan. Itu pun tak boleh dihormati. Apatah yang lagi? Apatah lagi lain. Apatah lagi kita rakyat marahin yang tak ada apa-apa ni tuan-tuan. Jadi orang kata itulah, apabila ketika itu kita didesak oleh Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, munculnya ataupun wujudnya Allah jentik semangat bagi bersatulah wahai kaum muslimin. ya, kita bersatu daripada Bersatu tu slow sikit. bersatu atas prinsip penyatuan ummah demi Islam, demi Melayu. Ini dikatakan kerajaan Islam. Jadi penyatuan ini dilakukan dan semangat ini apabila dikatakan kita telah bangun, kita telah bersemangat untuk memperjuangkan agama, bangsa dan juga negara. Tapi dengar cerita semalam, katanya Perikatan Nasional telah wujud sebelum tu lagi. Itu yang saya cuba cari dekat mana ni. Dia macam Sebab saya ingat Wong, walaupun saya tak ingat apa yang berlaku pada 14 September 2000 berapa? 2019. Tapi saya ingat secara jelas I remember vividly what's happening in that year. Kita bersatu atas faktor kita nak menentang kezaliman. Yes. Kita nak menentang penindasan. Yeah. Yang mana Pakatan Harapan, rejim Pakatan Harapan pada ketika itu yang di dalamnya ada Tan Sri Muhyiddin, ada Wan Fahisal, ada Wan Saiful, Wan Jan, ada siapa lagi? Banyak yang saya tahu, Razi Jidin dan ramai lagi yang sekarang ni duduk dalam Perikatan Nasional bersama dengan mereka adalah yang ditentang oleh PAS sendiri. Betul. Apa yang mereka kata pada ketika itu? Yang saya paling lawak lah. Dulu masa bersama dengan UMNO, dia lambung UMNO ni sampai tingkat 39 Menara Datuk On. Saya teringat balik masa PRK Tanjung Piai. Masa ceramah oleh Ketua Pemuda PAS. Ya. Dia kata, dengan ini kami PAS menyokong Barisan Nasional mengangkat Di Cameron Highland pun sama.
kita menyokong Barisan Nasional, hantar jentera pergi sokong sebab kebersamaan kita pada ketika itu. Tapi hari ini tuan-tuan, inilah orang kata dah kahwin tapi makan luar. Oh. Tak bermadu. Tak bermadu, makan luar. Dah lah makan luar. Dah lah makan luar. Tak ajak pula tu. Double meaning Double meaning. Double meaning. Yang faham. Yang tak kahwin jangan faham. Baik, tuan-tuan. Piagam Muafakat Nasional ni, Wang, ditandangani oleh kedua-dua Presiden Parti, betul? Presiden dan ketika itu di PWTC. Di PWTC. Saya Ingat menangis-nangis. Allah. Memang Saya nak tanyalah. Air mata ni memang murah je ke? Boleh dibazirkan begitu saja? Sedangkan air di Selangor mahal. jadi sebenarnya kita lihat isu ni sebenarnya Kak. Ya. Pemimpin Ya. sanggup pemimpin mereka lah. Pemimpin mereka Sanggup berbuat apa sahaja demi mendapatkan kuasa. matlamat menghalalkan cara. Ya, menghalalkan apa jua mereka mahukan. Bayangkan ketika itu saya lihat kawan-kawan saya daripada PAS. Mereka sangat gembira dengan perkabaran ni yang terlihat orang kata rivalry memang sangat lama antara kedua parti. Tapi apabila termeterainya Muafakat Nasional pada ketika itu, kita bersama dalam satu saf perjuangan. Namun apabila pemimpinnya berdolak-dalik ke sini ke sana, kata isu ni gini, isu ni gini. Lepas tu dapat yang orang kata dapat bini muda, bini tua lupa. Allah. Bayangkan. Jadi bila kita bercakap tentang ni sebenarnya kebersatuan ataupun kebersamaan, mereka hanyalah untuk kuasa, demi kuasa. Untuk kuasa apa sahaja boleh berlaku. Ya. Untuk kuasa apa sahaja boleh dihalalkan. Yes. Menghalalkan. Andai kata khinzir itu boleh dihalalkan pun, kita rasa akan dihalalkan gamaknya. Allahu a'lam. Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, yang bersama-sama dengan kita ada lebih 139 yang masih berlayar bersama-sama dengan kita. Terima kasih kami ucapkan. Jadi Wang, mungkin sedikit kesimpulan daripada isu-isu. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak beritahu pada tuan-tuan yang mana kita ada beberapa sesi untuk mengupas isu semasa. Yang pertama, Selamat Pagi Johor. Dan pada tengah hari kita akan ada apa isu viral hari ni at TikTok. Jadi tuan-tuan jangan lupa, TikTok bukan sahaja untuk berjoget dan menggelek-gelek ya tuan-tuan. Untuk buat trend-trend merapu, tapi di TikTok juga informasi-informasi yang tepat, sahih lagi benar boleh disampaikan. Yang benar hanya di platform BN Comms. Jangan pergi yang lain tuan-tuan. Sebab yang lain tu selalu ada plot twist. Ada yang batil. Ada yang batil. Kena memilih, kena selektif dalam memilih sumber. Dan di sebelah malamnya kita ada sembang kopi. Jangan risau, kita bukan sembang kari. Kita sembang kopi. Kopinya ada bersama dengan kita. Sambil-sambil itu kita sembang tuan-tuan. Tuan-tuan di rumah buat kopi masing-masing. Saya di studio dengan kawan-kawan. Layan bersama. Sur. Jadi saudara Wong, mungkin sedikit kesimpulan untuk ataupun pesanan kepada bangsa Johor. Pesanan kepada bangsa Johor, satu, undian anda bukanlah undian untuk sehari saja. Betul. Untuk the span of 5 years, durasi 5 tahun. Tapi sehari itu menentukan 5 tahun. Sehari menentukan 5 tahun dan 5 tahun tu ditentukan oleh sehari. Mind blown. Jadi kita boleh rangkumkan serba sedikit. Pertamanya, dalam berpolitik ataupun dalam mendapatkan kestabilan sesebuah negeri ataupun negara, tentunya datangnya dari kerajaan itu sendiri. Betul. Andai kata belum jadi kerajaan pun baru jadi calon, baru nak bertanding pun dah berbalah. Bayangkan nasib tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara sekalian, akak-akak abang apabila mereka memerintah. Jadi dengan itu, bukannya boleh ataupun boleh fikirkan. Memang wajib. Tak boleh wajib memikirkan. Wajib yang memikirkan yang terbaik bagi kestabilan masa hadapan. Saya risau buat dalil ni. Sebab saya ada satu dalil saya nak bagi lagi. Okay, baik. Jadi bagi kestabilan masa hadapan, pilihlah kerajaan, Barisan Nasional yang mampu melakukan yang terbaik demi kestabilan. Dan ini bukan saja sembang, ini walk the talk. Ini bukan retorik. Bukan retorik. Kita pernah melakukan dan Betul. kita akan melakukan. Kita akan terus melakukannya. Dulu, kini, selamanya. Dulu, kini dan selamanya. Dulu, kini, selamanya. Jadi itu pesanan untuk bangsa Johor. Sikit lagi. Boleh. Sila. Pada bangsa Johor, paling penting, jangan menipu orang. Bukan saya tak suka, semua orang tak suka. Semua orang tak suka. Nama pun jangan tipu bang.
Nama pun jangan tipu. Ni pun Allahu tipu. Akbar. Latar Dalam. belakangnya tipu. Nasib baik tak bertanding. Ya. Kalau bertanding kali ni, jenuh dia. Nak letak nama apa? Satu lagi. Satu lagi bang, saya lupa. Yang ketiga dan terakhir. Ya. Paling penting jangan mungkir janji. Jangan mungkin janji. Dia Jangan sembang. jangan Jangan sembang. ini sia-sia saya katakan. Memang macam ni. Jangan sembang. Jadi jangan mungkir janji kerana apa? Janji ni adalah satu kata perkara yang perlu kita uphold. Betul. Perlu ni. Janji perlu ditepati. Dia Bukan kata- dicapati. Dia bukan yang kata janji abang sayang, tak. Janji abang sayang. Janji. Saya ada satu pegangan bang. Ini bukan janji lepas rakam abang janji abang delete. Ini janji yang sepatutnya ataupun dititik beratkan sebab ini melibatkan perihal rakyat dan kesinambungan kerajaan terutama di negeri Johor Darul Takzim. InsyaAllah. Jadi baik, tuan-tuan, kita dah pun berada di penghujung rancangan. Jadi untuk yang baru masuk, saya ucapkan selamat pagi. Pagi anda bermula hampir pukul 10. Jangan amalkan selalu sebab ini tidak baik ya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya telah pun menunaikan solat subuh pagi tadi. Dan juga selitkan waktu duha. Waktu duha. InsyaAllah selepas ni insyaAllah. kita bersama nak menang mestilah kena sembahyang duha. Ya, bang. Ini sembahyang tak nak. Menang nak. Apa? Aja. Hei, aj gila. Iya ke bang? Baik tuan-tuan. Satu pesanan saya terutama kepada ahli-ahli politik ataupun rakan-rakan parti-parti seberang sana, saya nak sampaikan satu pesanan. Mungkin tuan-tuan terlepas pandang apa yang di dalam Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharatahumul hayatid dunya. Maksudnya, dan jauhkanlah diri daripada orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan dengan kehidupan dunia. Surah Al-An'am ayat 70. Ini bukan saya kata tuan-tuan, ini Allah Subhanahu Wa Taala yang kata. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat pada 12 Mac 2022 nanti, pilihlah dengan baik, pilihlah kestabilan demi masa depan tuan-tuan, demi kemakmuran Dan negeri Johor. pilihlah Dan pilihlah barisan nasional. Walau di mana anda berada, di ke-50, 56 DUN sekalipun, kalau boleh kita menangkan semua calon barisan nasional. Kita menangkan calon barisan nasional. Sebab terbukti ini adalah satu-satunya parti dalam Malaysia, pakatan dalam Malaysia yang mampu menjalankan apa sahaja yang dijanjikan. Akhirul kalam, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cepat koyak, jangan masuk politik. Assalamualaikum. Siap.